Kita sekarang berada di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini merupakan bulan yang ke-9 yang ke-7 daripada takwim hijrah, dan bermula dengan bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan-bulan Hijriyah ataupun bulan Islam. Yang mana kita kena ingat, kita orang Islam pun ada bulan kita sendiri, iaitu bulan ataupun tahun kita sendiri, iaitu tahun Hijriyah. Dan kita juga ada 12 bulan, bermula dengan Muharram dan berakhir dengan Zulhijjah. Kalau Masihi itu dia 12 juga. Dia bermula dengan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Desember. 12 juga. Dia apa beza dua ni, Masihi dengan Hijriah? Beza dia, Masihi dia ada setahun tu 365 hari. Kalau Hijriah ni setahun 355 ya. Dia beza lebih kurang 10 hari. Apa beza tu? Tak, sebab bulan ataupun tahun Hijriah dia berdasarkan kepada bulan, manakala tahun Masihi berdasarkan kepada tahun matahari. Matahari. Jadi setahun tu ikut tahun matahari ke 365 hari. Tapi berdasarkan bulan 355 hari. Sebab satu bulan hanya 29 hari dan 30 hari sahaja. Tak ada 31. 29, 30. Kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Dia tak ada 31 dan tak ada 28. Tapi kalau Masihi dia ada 31. Contoh Januari 31, bulan 1 ni. Pergi ke Februari ada 28, 29. Pergi ke Mac 31, April 30 pula. Sebab itulah dia lebih kurang 10 hari. Ya, sebab dia berdasarkan kepada matahari, dan bulan Islam, apalagi tahun Islam Hijriah berdasarkan kepada bulan. Boleh guna tak dua-dua? Boleh guna. Sebab apa? Sebab Allah ciptakan bulan dan matahari untuk kita. Ada das sini untuk kita kira, untuk kira hitung, untuk kita hitung ke apa? Hitung hari, hitung minggu, hitung bulan, hitung tahun. Allah cipta bulan dan bintang, matahari sebagainya untuk kita sebenarnya. Dan ibadat kita tengok, ibadat kita ada kita guna bulan, ada kita guna matahari. Contoh ibadat yang menggunakan bulan ke apa? Puasa. Kita berpuasa, tak tengok anak bulan. Nampak anak bulan, kita pun berpuasa dah. Tak nampak anak bulan, esok tidak puasa lagi. Nak berhari raya, kita tengok anak bulan. Nampak anak bulan, kita berhari raya. Sama ada Idul Fitri dan Idul Adha. Maknanya kita berpuasa guna bulan. Ada juga ibadat kita guna matahari. Apa dia? Iaitu solat. Kita semaya, kita solat guna matahari waktu dia. Zaman Nabi tak ada jam tak ada. Dia berdasarkan matahari. Bermula dengan subuh. Malaikat ajar, ya Rasulullah, waktu subuh bermulanya
terbit fajar. Fajar tu apa? Fajar tu ialah awan sebelum naik matahari. Waktu fajar. Bila ada merah-merah sebelum matahari naik tu, subuh masuklah. Bila azan, Allahu Akbar, masuk subuh dah. Merah-merah tu, matahari tak naik lagi. Dah merah-merah, awan merah tu panggil awan fajar. Bila merah tu, subuh masuk. Tak lama, bila matahari terbit, dia panggil syuruk. Waktu syuruk. Bila syuruk tu, matahari terbit, nampak sikit dah matahari, maka subuh habislah. Waktu subuh telah pun berakhir, habis subuh. Dia panggil waktu syuruk. Jadi subuh ni waktu dia sebentar. Tak masa dia sekejap saja, sikit dah. Kalau pukul 6 suku, 7 lebih, habis dah subuh. Nah, waktu dia singkat je. Naik matahari, habis subuh. Berdasarkan matahari. Zuhur pula, sama juga. Kalau matahari atas kepala kita tu, tegak atas kepala, tak masuk lagi zuhur. Bila dia gelincir sikit, zival, dia gelecok sikit, dia gelincir sikit, boleh azan dah zuhur. Nampak bayar sikit, nampak bayang-bayang sikit tu, boleh azan zuhur. Guna matahari juga. Asar, bila asar? Asar tu matahari bila dia gelincir ada bayar dia. Tak, ada bayang-bayang dia. Bila bayang tu sama dengan kita, masuk waktu asar. Zaman Nabi letak lembing. Letak lembing zaman Nabi. Tak, bila bayang-bayang sama dengan lembing tu, maka masuk waktu asar. Tak guna matahari juga. Maghrib. Maghrib ni ghurub. Maksud maghrib, ghurub terbenam. Ghurubus syams, terbenam matahari. Bila matahari terbenam, masuk maghrib. Selagi nampak merah-merah tu, nampak matahari sikit-sikit tu, tak maghrib lagi. Nah, bila terbenam, dia panggil maghrib. Ghurubus syams, terbenam matahari, maka bolehlah azan maghrib. Bila matahari dia terbenam, maka ada awan merah mengelilingi matahari tu. Selagi ada awan merah tu, maghrib ada lagi. Bila habis awan merah tu gelap lemak dia panggil, boleh azan isyak. Udah matahari juga. Dan isyak tu panjanglah masa dia. Sampai ke terbit fajar semula. Jadi nak ceritanya, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan untuk kita. Untuk kita nak kira. Nah, kita guna bulan dan juga matahari. Nak kira usia kita tahun. Nah, tahun kadang-kadang kita guna Masihi. Aku lahir tahun berapa? 1970 contohnya. Nah, learning 2024. Maknanya umur aku 54 tahun. Betul? Nah, orang lahir umur 70. Nah, learning 54 tahun. Itu Masihi. Ni matahari. Kalau kira Hijriah, lebih dah 54. Mungkin 55, 56 sebagainya. Sebab dia beza kan. Setahun 10 hari, setahun 10 hari. Tak biasanya 30 tahun setahun. Jadi kalau 60 tahun 2 tahun lah. Nah, kalau kita umur 60 berdasarkan Masihi ini, Hijrah tu 62 lah. 62 lah. Nabi kita wafat umur 63. Hijrah tu. Bukan Masihi tu. Tahun Hijrah. 63 Hijrah, kalau Masihi 61 lah. Tak lebih kurang gitulah. Maknanya nak ceritanya tadi, Allah ciptakan matahari dan bulan sebenarnya untuk kita ambil pengajaran, untuk kita ambil iktibar, untuk kita nak hisab. Nah, hidup kita tua dah kawal ni. Nah, Allah bagi alamat banyak dah. Nah, dia
Alamat nak mati ni 4. Cuba cek kita ada berapa. Alamat nak meninggal dunia ada 4. Yang pertama, as-saibu, ada uban. Kita ada uban. Penuh dah Ustaz. Nah, kita berubah habis dah. Bukan setakat rambut, janggut berubah. Yang pertama, as-saibu, ada uban. Itu tanda nak mati. Yang kedua, al-marid, sakit. Sakit tak kita? Nah, sakit lutut, sakit kepala, sakit belakang, sakit pinggang. Ada penyakit pula macam-macam. Itu tanda nak mati. Yang ketiga, nah, mata bukan nampak. Tanda nak mati juga. Yang keempat, telinga bukan dengar. Jadi 4 benda ni tanda mati semakin hampir. Cuba cek kita ada berapa. Ada belakos tak? Pak. Kena standby lah, tak boleh ingat lah. Kena boleh ingat. Kita buat persiapan. Tapi lagi, orang muda mati, kamu cakap tua lah. Orang muda beragama mati. Nak banyak kata, itu tanda-tanda kita ni bersedia. Bersedia. Jadi kembali kepada bulan Rajab. Bulan Rajab ni merupakan bulan yang ke-7 dalam kalender Hijrah. Dan bulan Rajab ni juga termasuk dalam bulan-bulan haram. Bahas ini mulai bulan-bulan haram. Sebab Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inda iddatasyuhur indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan, Allah kata. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, yang mana ketika yang Allah telah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Dalam 12 saat ini Allah sebut minha arba'atun hurum. 4 daripadanya ialah bulan haram. Ada 4 bulan dia panggil bulan haram. Bulan apa? Yang pertama bulan Muharram. Yang kedua bulan Rajab yang kita berada dalam ini. Yang ketiga bulan Zulqa'dah. Yang keempat bulan Zulhijjah. 4 bulan ni dia panggil bulan haram. Haram ke apa? Haram berperang. Haram berperang. Allah kata, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya jangan Nabi Allah bersama Nabi jangan berperang, jangan diserang oleh kafir. Semua berehat kata. Tak sampai Nabi pergi semua. Tak suruh berehat. Waqatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Tapi kalau mereka mari serang kamu kena serang balik. Tak boleh. Cuma jangan kita mula dulu. Jadi sebenarnya ayat ni Allah suruh berhenti berperang pada bulan haram 4 bulan ini, suruh perbanyakkan buat amal ibadah 4 bulan. Ayat ni sebenarnya dalam surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ni kalau kita buka Quran, surah At-Taubah ni juzuk yang ke-10. Surah yang ke-9 dia bermula dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, yang kelima Al-Maidah, yang keenam Al-An'am, yang ketujuh Al-A'raf, yang ke-8 Al-Anfal, yang ke-9 At-Taubah. Surah At-Taubah ni kalau buka Quran tak ada bismillah.
satu surah dalam Quran tak ada bismillah. Jangan baca bismillah. Kalau kita sampai situ, kita auzubillah saja ya, tak payah bismillah. Dan sebab boleh dikata kebanyakan ayat-ayat surah At-Taubah ini ayat berperang, ayat ganah lah boleh. Jadi kita tidak disunatkan baca bismillah. Kalau kita baca separuh, kita berhenti. Nak sambung esok, tak payah bismillah. Auzubillah saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim, baca. Nah, biasa setiap surah ada bismillah kan? Bismillah. Sampai di At-Taubah tak ada. At-Taubah ni maksud dia apa? Maksud dia taubah lah. Nah, kita menyucikan diri. Taubah. Ada setengah Quran dia bagi surah Al-Bara'ah, ada juga Al-Bara'ah. Nah, jadi ayat ini sebenarnya Allah cerita khusus berkaitan dengan 4 bulan, yaitu bulan-bulan haram. Boleh hari ini cuba faham molek, dia bulan yang Allah haramkan berperang. Bukan hari suruh nikah, bukan haram suruh beli kereta baru. Kita ni tak boleh berlaku. Nak beli kereta baru ustaz, boleh tak yang boleh hari ni? Boleh. Oh lah. Nak tunai ustaz boleh tak? Boleh. Nak nikah ustaz boleh. Tak bolehnya berperang. Dan kita digalakkan supaya perbanyakkan amal ibadah, mengerjakan amal soleh. Imam Qurtubi dalam sebuah tafsirnya tentang ayat ini menjelaskan bahawa siapapun yang berbuat maksiat atau menzalimi dirinya di 4 bulan ini akan mendapat dosa yang berlipat ganda. Demikian pula jika kita berbuat baik, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda juga. Sama. Ingat 4 bulan ni Allah ganda ibadat kita. Boleh special 4 bulan. Termasuk bulan-bulan yang istimewa, bulan haram. Ingat Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kita buat apa sahaja, dia pahala, dia special daripada bulan-bulan lain. Kerja. Sebab bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita buat pahala. Kalau kita buat dosa, dosa kita pun digandakan juga. Nak ingat. Nah, dia yang gini. Kita buat kebaikan ni. Kalau kita buat bulan biasa, kita buat 1 dapat pahala 10. Biasa. Kita sedekah RM1 dapat pahala RM10. Kita puasa sunat sehari dapat pahala 10 hari. Kita semaya sunat 1 rakaat dapat pahala 10 rakaat. Boleh biasa. Umat Nabi Muhammad memang gitulah. 1 10, 1 10. Tak kecuali ada fadilat tertentu. Contohnya boleh puasa lain. Boleh puasa sedekah RM1 tak jadi 10, jadi RM80 ataupun RM70 lain lah. Nah, malam Jumaat, hari Jumaat sedekah dia pahala lain. Tak sama dengan hari Khamis. Kita sedekah hari Khamis dengan sedekah hari Jumaat dia pahala lain sebab kelebihan hari itu. Begitulah tempat, sama juga tempat. Kita sedekah di Malaysia, masjid ni. Nah, RM1 dapat RM10 contohnya. Kita pergi Mekah, lain dah. Di Mekah, Masjidil Haram, sedekah RM1 dapat RM100,000. Sebab Allah ganda RM100,000. Dan Masjid Nabawi, kita sedekah RM1 dapat kelebihan dia RM1,000. Masjidil Aqsa, kita sedekah RM1 dapat pahala RM500 yang lain sebab kelebihan tempat.
Allah ganda. Dosa pun sama juga. Dosa pun sama. Nah, kita berjudi hari Khamis tak sama dosa dengan berjudi hari Jumaat. Hari Jumaat kita berjudi, Allah ganda sebab hari Jumaat ni kelebihan hari Jumaat. Kita gapo? Kita mencuri-curi. Tak curi hari biasa dengan curi bulan puasa lain. Dia pahala akan ganda bulan puasa. Sebab kita tak menghormati masa. Begitulah bulan Rejab ni. Kita buat maksiat pun Allah ganda juga. Tempat pun sama. Nah, kita minum arak di Malaysia tak sama dengan minum arak di Mekah. Di Mekah minum air ketung. Contoh tak? Dosa lah air ketung. Dosa lah kita kata tak. Oh tak sama dengan di Malaysia. Berjudi di Mekah je lain, curi di Mekah je lain. Sebab Masjidil Haram tu dia tempat mulia. Begitulah bulan Rejab. Imam Qurtubi kata, sesiapa buat kebaikan Allah ganda, sesiapa buat maksiat Allah pun ganda juga. Bulan haram hak sanilah. Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Oleh itu kita disuruh supaya perbanyakkan mengerjakan amal-amal kebaikan. Buatlah apa sahaja tak kisah. Jadi amal soleh. Tak ada ibadat khusus. Dah perbanyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Boleh ni boleh mulia, minta ampun pada Allah. Dan kita tidak lama lagi akan berjumpa dengan Ramadan pula. Nah, lepas Rajab, Sya'ban, lepas Sya'ban Ramadan. Jadi kita perbanyakkan istighfar sebagai persiapan kita untuk masuki Ramadan. Jangan tunggu Ramadan baru nak minta ampun pada Allah. Lah ni minta ampun pada Allah. Nah, lepas tu kita disuruh supaya perbanyakkan berdoa. Doa banyak. Dan Nabi pernah ajar satu doa bila masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami kepada bulan Ramadan. Nabi ajar doa ni. Kalau boleh kita baca lah. Nah, lepas semaya kau baca Allahumma barik lana, namun fi ma razaqtana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan doa apa sahaja mintalah kepada Allah. Bulan Rajab ni minta. Ada hajat apa-apa, perbanyakkan doa. Di samping kita istighfar, kita cuba perbanyakkan doa dan perbanyakkan sebut nama Allah, yaitu berzikir. Nah, cuba kita hafiz pada Allah. Dan kalau kita rajin lagi, kita digalakkan supaya bangun, kita solat malam, berqiyamul lail. Jangan tunggu bulan puasa. Bulan puasa tak, kita akan solat tarawih setiap malam. 30 malam itu tarawih tiap-tiap malam. Nah, kita akan bangun tahajud pula. Kita akan bangun solat witir ke apa-apa. Jadi Rajab ni kita cuba dah praktik. Nak warm up. Nak bangun tahajud jaga-jaga, minta pada Allah. Tambah-tambah sekarang ni subuh lewat dah. Lewat subuh dah ni. Subuh pukul 6.15. Lewat. Untung sebenarnya 18. Oh, 18. Kita bangun pukul 6, dia lagi tahajud. Pukul ni tahajud. Yollah. Sebab tahajud ni waktu dia habis masuk subuh. Dulu subuh pukul 5.
Soh ke tahajud, subuh pun tak bangun. Nah, lalu subuh pukul ni, tak bangun juga. Nah, cuba bangun pukul 6 dah lagi. Solat 2 rakaat, baca rakaat. Sahaja aku solat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tengok-tengok pukul 6, 5 minit. Sempat lagi, taubat 2 rakaat pula. Siap. Pukul ni 10 baru. Dah lagi. Nah, witir 3 rakaat. Habis witir subuh. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau ustaz nak jatah nak sekolah. Nah, bangun awal nah, tak kira subuh pukul 6 subuh nak bangun 6 subuh, bangun awal lagi. Nah, kalau sempat kita berqiyamul lail. Kita ambil keberkatan bulan Rajab ni. Nah, bulan Rajab sampai kita beraktif. Nah, kita dia panggil bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan. Dari Ramadan letihlah kita. Siang hari kita puasa. Lepas puasa malam kita tarawih. Kita witir, nak bangun sahur pula, nak baca Quran pula, nak bertahajud pula. Kita kena bersedia daripada bulan ini sekarang. Dan kalau boleh kita digalakkan berpuasa bulan Rajab ni. Berpuasa. Sebab bulan haram ni digalakkan berpuasa. Puasalah hari ke apa pun tak apa. Tak kira hari. Rajab ni tak puasa-puasa. Sahaja aku puasa esok hari sunat bulan Rajab kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku puasa esok hari sunat bulan haram kerana Allah Ta'ala. Boleh puasa. Nah, Nabi dia start puasa dah Rajab, Sya'ban. Kadang-kadang Nabi tak sahur puasa. Dia bangun pagi, tanya Aisyah, lepas subuh, Aisyah, pagi ni ada sarapan tak? Tak ada. Aisyah kata, ya Rasulullah, tak ada puasa satu. Roti pun tak ada. Tak apalah, aku niat puasa. Nabi niat puasa. Sebab tu puasa sunat boleh niat waktu pagi. Puasa sunat boleh sebelum gelincir matahari, sebelum masuk zuhur boleh niat. Dengan syarat jangan makan lah pagi tu. Kena duduk kedai kopi dah. Nasi lauk. Nah, kopi alhamdulillah. Sahaja aku puasa. Kalau ni aku tu. Nah, maknanya kita tak makan apa lagi. Dan tengok-tengok pukul 10 dah ni. Tak puasa lapar hari ni. Ni nak puasa. Boleh. Tapi kalau wajib tak boleh. Contohnya orang perempuan dia kotor, dia puasa ganti, tak boleh. Dia kena niat malam. Sebab puasa wajib. Puasa ganti ke, puasa ke apa lagi, puasa nazar ke contohnya, tak, dia kena niat malam. Tapi kalau sunat tak apa. Tak, sunat boleh niat sebelum zuhur. Dengan syarat jangan makan. Jangan makan ke apa satu. Nah, jadi kita digalakkan supaya berpuasa. Tak puasalah sekolah. Tak. Kalau bini kita puasa kodok ke, kita puasa sunat. Tak, bangun sahur dengan dia ke, tak temen dia ke. Nah, kita puasa. Nah, dan Sya'ban ni puasa pula sikit lagi, tambah sikit lagi. Dan Ramadan tu full 30 hari. Jadi untuk kita nak bersedia masuk Ramadan, kita cubalah ambil sikit sebanyak bulan Rajab ini untuk kita berpuasa. Nah, jadi itulah sedikit sebanyak amalan, banyak lagi sebenarnya kita boleh buat. Tak kira lah amalan apa, sempena Rajab ni kita buatlah. Nah, yang penting kita nak perbanyakkan amal soleh, amal soleh. Dan seterusnya kita tengok sikit. Bulan Rajab ni juga ada satu peristiwa. Peristiwa suhur ni, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Berlaku di bulan Rajab juga, iaitu 27 Rajab. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah menuju ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Lepas tu panggil Isra. Mi'raj
Masjidil Aqsa naik ke langit. Itu Mi'raj dia panggil. Naik ke langit. Dah apa ni, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, atas lagi. Sampailah kepada Sidratil Muntaha di langit atas pada ketujuh lagi. Nah, dan Nabi kita diperintahkan ibadat solat pada malam tersebut. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi kita diperintahkan untuk Nabi dan umat-umat dia mengerjakan ibadat solat 50 waktu sehari semalam. Cuma Nabi kita turun, lepas tu naik balik minta kurang. Minta direnangkan 50 tu. Ada kata kurang 10, ada kata 5. Hinggalah sampai kepada 5 waktu sehari semalam yang kita duduk solat lebih. Nabi Musa suruh minta dikurangkan, Nabi kita pun diminta. Dan 5 waktu itulah hak kita duk guna sekarang ni, iaitu bermula dengan subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Walaupun kita buat 5 waktu sehari semalam, tapi pahala tetap sama dengan 50. Nabi kata walaupun 5, tapi pahala tetap 50. Sebab itulah umat Nabi Muhammad buat satu ibadat, Allah kata 10. Jadi malam bila? Malam Isra Mi'raj itulah. Sebab itulah Rajab ni juga dia panggil bulan solat. Bulan solat. Ada syamuk-syamuk dah. Bulan solat. Syamuk bulan solat. Rajab ni. Sebab solat diperintahkan pada malam Isra dan juga Mi'raj. InsyaAllah ada masa kita baca Isra Mi'raj insyaAllah. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini Allah cerita sendiri dalam surah Al-Isra. Dalam Al-Quran ada satu surah, nama dia surah Al-Isra. Allah cerita Nabi kita Isra Mi'raj pada malam 27 Rajab bersama menaiki kenderaan tunggangan yang dibawa daripada syurga, iaitu nama dia Buraq. Buraq ini binatang tunggangan Nabi terdahulu. Dan malam itulah juga Nabi kita daripada Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, atas pada langit, turun Masjidil Aqsa, balik ke Madinah, balik ke Mekah, sampai di Mekah sebelum subuh. Waktulah bila berlaku peristiwa ni, ramai sahabat-sahabat ada yang tidak beriman, tak percaya, murtad. Jodoh pun Nabi ni tak logik. Daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa, naik langit tu, tak percaya mana orang ada siapa iman tak kuat. Ada yang semakin kuat iman dia. Aku kalau Nabi royak ke apa, aku percaya. Royaklah ke apa, aku percaya. Semakin kuat iman dia. Masa ni lah Abu Jahal dia mengepe, nak suruh orang tak percaya pada Nabi. Kata Nabi ni seorang yang penipu. Jadi panjanglah kisah dia. Dan bila berlakunya iaitu malam 27 Rajab, yang mana bulan yang kita duduk sekarang ini iaitu bulan Rajab. Jadi rasa itulah kita ambil untuk malam ini, sebenarnya sedikit sebanyak berkaitan dengan bulan Rajab. InsyaAllah mudah-mudahan kita tahu sedikit sebanyak berkaitan dengan kelebihan Rajab ni yang kita berada sekarang, dan kita cubalah perbanyakkan mengerjakan amal soleh. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan baca Al-Quran, perbanyakkan istighfar, minta ampun pada Allah, perbanyakkan berdoa, minta doa pada Allah. Mintalah apa-apa, hajat kita banyak. Hajat kita banyak. Kita mintalah pada Rajab ni. Lepas tu di samping tu kita perbanyakkan berqiyamul-lail, bangun malam-malam, akad angin. Di samping kita solat tahajud, doa kepada Tuhan. Kalau boleh teriak, kita teriak, kita mengadu kepada Tuhan. Dan kalau kita rajin, rasa ragah, kita berpuasa. Kita puasa, ambillah
dah sempena bulan Rajab ni, sehari dua pun tak apa dah, sebagai kita mengagungkan bulan Rajab, insya-Allah. Jadi rasa itulah saja untuk malam ni, dan insya-Allah ada kesempatan kita sambung semula pada sesi akan datang. Minta maaflah kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa. Akhirnya aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.